nak pi ke jurulatihan nak pi kursus ke jurulatihan pun orang gelak kan. Jadi so ada buat satu perubahan dan alhamdulillah itulah menjadi turning point dan sampai sekarang nak terus fire my job. Saya pecat saya punya bos iaitu Kementerian Pendidikan dan saya teruskan membina satu dimensi barulah dalam sistem pengajaran saya. Saya berkongsi mengenai diet dan fitness. Apa pengalaman saya ni saya gunakan dalam bentuk pekerjaan saya lah. Dan insyaAllah. So malam ni itulah yang saya nak share dengan anda. Anda boleh tengok saya punya ni dulu masa jadi cikgu. Ada cikgu dalam ni? Tak ada. Ada bakat jadi cikgu, ada yang ambil education ke? Tak ada. Ini anak 11-12 tahun lepas lah. Sambil mengajak pun boleh tidur. Pernah jumpa ada pensyarah yang dalam ataupun punya kuliah dia mengajak, sambil mengajak dia bagi kerja dia tidur. Ada. Ada suruh dia jumpa anak. Bagi nama kontes dia. So anda boleh share cerita macam mana pengalaman anda. Memang macam ni lah keadaan anda dulu. Why I change, kenapa perjalanan sampai sekarang, dan sampailah anda boleh berkongsi dengan tuan-puan nak bagi keyakinan lah pada tuan-puan. Sagi dengar kata dia ni bukannya dietitian ni, dia ni bukannya nutritionist, sagi nak cerita nutritionist pun dekat hospital pun banyak yang gemuk-gemuk. Jadi inilah perjalanan. Dulu memang orang kata tidur macam ni lah. Ada masa ya tidur. Bagi pernah tengok Serta P. Ramlee? Serta P. Ramlee kan. Hari-hari cikgu main bola. Hari-hari cikgu tidur. Jadi tu lah, mungkin disebabkan kolesterol terlalu tinggi. Banyaklah faktor dia, sebab tu badan cepat letih. Masa ni umur 27 tahun. Atau umur sekarang berapa? Dalam 22, 21. 22, 21 kan, lebih kurang. Kan? Jadi masa ni 27 tahun dah macam orang tua. Habis kelas dia pergi bilik guru, tak ada tempat lain, anak akan pergi ke sofa tidur. Kemudian bunyi loceng makan, pergi makan. Kemudian masuk kelas, habis kelas tidur balik. Itulah keadaan dulu dan alhamdulillah semua tu berubah. Dan inilah yang perjalanan dia sehinggalah Ana dapat berkongsi dengan anda pada malam ni insya-Allah. Ada lagi tak saya nak yang ni kot? Yang ni bukan. Ini bukan slide anda ni. Okey. So itulah serba sedikit sejarah ataupun profil mengenai Ana. Dan Ana serah pada Muaz lah untuk dia teruskan apa agenda seterusnya. Dengan kata ada Q&A, question and answer, kan, ada soalan-soalan yang telah dikumpulkan bertanya secara live. Oh, okey. InsyaAllah terima kasih kepada Cikgu Ali lah. Coach Ali insyaAllah. Panggil Cikgu Ali ya, Cikgu Ali. Cikgu Ali atas introduce yang kita pun nampak bila orang yang ada ilmu betul dia amalkan, kita lebih percaya insya-Allah. Jadi untuk kita sedih, seperti yang kita maklum, malam ni kita ada program yang khas untuk Q&A with coach. Kita tahu selama ni kita dengar pasal diet, kita duk kadang-kadang setiap tahun ada orang buat memes pasal diet. Macam mana diet tahun ni jadi kita diet tahun lepas jadi kita macam mana diet tahun ni target goal. Tapi apa sebenarnya tu diet? Hari ni jadi untuk Q&A malam ni ada yang soalan yang dah dikumpulkan yang kami kumpulan tim kumpul, dan ada yang dan diharapkan ada daripada penonton sediakan juga soalan-soalan untuk tanyakan terus dengan coach secara live insya-Allah. Okey, kita start. Boleh nampak? Okey, untuk soalan pertama. Okey, seperti yang kita tahu coach, cikgu kita nak sembang pasal diet. Bila diet ni, persepsi masyarakat secara amnya bila nampak diet pasti ada individu, perubahan antara individu
satu daripada individu, dua macam perubahan diri lah kan. Gemuk pi kurus lah. Gemuk pi kurus. Macam situ lah Asal orang gemuk jadi kurus lah daya. Daya. Orang kurus kepada orang gemuk tak panggil daya lah. Macam tu lah. Orang kurus kepada orang gemuk tak panggil daya. Tak panggil daya. Kau panggil daya juga. Okey, betul? Untuk siapa? Jadi untuk siapa diet ni sebenarnya? Okey, insya-Allah. Okey. Tafadhal. Diet ni simple lah. Kalau dari segi persepsi memang diet tu secara umum kita tahulah kan. Perempuan paling rapat lah dengan diet ni. Kan? Hampir setiap hari lelaki ni ada yang jenis tak boleh tahu langsung. Kan? Tapi kalau perempuan kan dah kurus kedeki pun duk diet lagi. Ada. Ada. Itu persepsi ya. Tapi maksud sebenar diet tu adalah pemakanan. Kan? Pemakanan. So dia yang membezakan dia adalah diet yang salah dan diet yang betul. Kemudian dalam diet yang betul ada diet seimbang. Kan? Dalam diet yang salah ada diet yang tak seimbang. Kan? Dan diet yang salah, diet yang berbahaya ada. Macam-macam. Yang tu yang Ana boleh definisikan. Ini bukan ilmu yang Ana baca daripada buku kau, tapi berdasarkan pengalaman Ana dan Ana sendiri masuk ke kelas yang belajar tentang fitness nutrition. Jadi ini salah satulah. Diet adalah pemakanan ataupun cara pemakanan. Makanan kita tu adalah diet lah. Contoh macam rimau, apa diet dah? Apa diet rimau? Kan? Rimau dia tak pi beratok masuk drive thru pesan McDonald. Kan? Rimau makanan dia adalah daging lah. Betul tak? Tu diet rimau. Kan? Tak ada pula orang ambil gambar sebelum selepas rimau selepas makan daging jadi lebih kurus kan, tak ada. Jadi dia tak diet. Diet dia tetap itu. So sama juga manusia kan. Manusia juga perlukan manusia juga ada diet kan. Jadi kalau so tadi soalan pertama dah tahu kan apa tu diet adalah pemakanan. Jadi boleh beza untuk siapa diet ni kan. Kalau untuk rimau pun ada diet, mestilah untuk manusia pun ada diet. Jadi cuma membezakan di antara dua ni Allah dah cipta dan ada perbezaan dia kan. Rimau dia tak makan beras banyak kan. Orang dia boleh makan beras banyak kan. Dia boleh makan nasi kan. Rimau dia tak boleh makan nasi banyak sangat, tak sesuai dengan perut dia. Tu Allah dah cipta dah kesesuaian masing-masing. Jadi dalam pada tu kan Allah bagi kita nikmat ada orang yang arif mengenai diet ni. Mengenai diet ni maksudnya keperincian dia. Diet yang sihat, diet untuk manusia ni apa yang manusia kena makan. Apa yang menyebabkan kita ni perlu ambil sesuatu makanan. Yang tu mungkin soalan selepas ni lah. Tapi pada soalan pertama ni mudah aja. Apa itu diet adalah pemakanan. Yang betul dia. So orang naik berat pun diet juga. Lepas ni kalau jumpa kawan nampak dia makin gemuk kan. Jangan kata weh hang nampak makin gemuk saji dia terasa. Kata dia weh hang diet ah. Nampak lain lah. So walaupun dia makin gemuk sebab dia diet. Cuma diet dia diet makin untuk naik berat badan lah. Kan? Macam tu lah juga. Kan? Contoh orang yang makin dia sakit perut. Kata weh bagus diet hang sampai sakit perut. Macam tu lah juga. So itu cara pemakanan. Untuk siapa? Diet untuk semua. Semua benda hidup ada diet dia. Ada diet dia sendiri. Dan semua benda hidup ada diet dia sendiri. Okey, itu saja. Boleh next question. Boleh faham ah? Okey ya, jelas ah. Okey, jelas. Soalan kedua. Apa beza antara diet dengan pemakanan sihat? Macam kita tahu tadi, diet tu adalah pemakanan. Yes. Apa tu pemakanan dengan pemakanan sihat? Okey, insya-Allah. Tadi tuan-tuan semua dah tahu antara apa itu maksud diet. Diet itu adalah pemakanan. So dalam pemakanan tu kita boleh bagilah secara simple, mudahnya ada pemakanan sihat dan pemakanan tidak sihat. Kan? Bentuk pemakanan sihat tu pun ada perincian dia dan bentuk pemakanan tak sihat tu juga ada perincian dia. Kan? Kita tak boleh kata semua makanan kalau dalam Islam sendiri pun kan Allah tak sebut halal saja. Halalan thayyib, halalan thayyiban. Maksudnya yang halal dan baik. Kan?
kat sini kita boleh, tak tahulah, Ana mungkin kurang sikit ilmu tentang ni kan. Tapi perkataan halal dan thayyiban tu tak tahulah didefinisikan secara kalam macam mana kan. Tapi Ana rasa kita bukan hanya perlu mencari yang halal, tapi kita perlu juga mencari yang baik, yang memberi ni. Contoh kata ada 2 kedai halal. Satu kedai ni kotor, satu kedai bersih. Kan? Adakah kita nak pergi ke kedai yang kotor? Dia halal, kita yakin dia halal tapi dia kotor. So kat situ kita boleh nampak kita pilih yang lebih baik. So sama juga dalam diet kan, dia tak ada beza dia, makna lah. Makna pemakanan sihat tu berada di dalam diet. Dia ada diet pemakanan yang sihat, dia ada pemakanan yang tidak sihat. Itulah beza dia. Yes, insyaAllah. Okay, jelas. Okay, soalan ketiga. Bagaimana cara untuk menguruskan diet? Cara pemakanan sihat lah. Okay. Yang ni Ana share insyaAllah. Ni banyak orang nak tahu. Siapa nak tahu tekan 1. Tapi orang lelaki ni dia nak badan tough ya. Betul tak? Ideal. Kan? Banyak orang lelaki dia nak badan tough. Kalau orang perempuan ni mungkin dia nak ni. Okey. Siapa yang ada masalah berat badan tekan 1. Tulis 1. Siapa yang ada yang berminat nak teringin nak tengok badan macam atlet apa semua tu tekan 2. Kita nak tengok lelaki ke perempuan. Tekan 2 terus, banyak 2 ni. Yang dalam ni ada yang pelajar wanita. Ada juga. Ada. Okey. Ingatkan lelaki saja. Okey. Terima kasih semua. Banyak nak jadi macam atlet. Okey. Kalau kita tengok kalau anda ataupun tengok atlet kan, anda rasa atlet tu adakah dia hari-hari dia just pi training je kan, lepas tu dia boleh pi sesuka hati, pi makan McDonald, pi kelab malam ke apa kan. Anda pernah dengar atlet kena denda ataupun kena gantung disebabkan hidup lifestyle dia yang tak elok kan, lifestyle pemakanan dia, lifestyle hidupan dia apa semua kan, minum air alkohol apa semua kan, arak apa semua, jadi depa kena denda kan. Maksudnya di sini kan, atlet ada pengurusan dari segi pemakanan dia kan. Nak jadi atlet kita kena urus pemakanan kita macam nak jadi atlet kan. Kalau kita nak badan sadar kan, kita bukan hanya perlu pergi gym, tapi kita kena tahu juga macam mana nak uruskan diet yang sesuai, sebab kita nak pergi gym main angkat berat ke apa kan. Dia kena ada diet yang sesuai. There is no you pergi gym balik pergi makan roti canai, pergi hantam mi goreng ke apa, tak ada. Kalau you tengok orang yang betul-betul buat badan, dia tak ada buat macam tu kan. Dia tak ada buat macam tu. Bukan hanya berfokus ni. So Ana bagi basic bagaimana cara menguruskan diet. Maksudnya macam mana kita nak uruskan pemakanan kita kan. First dia ada 2 point. Point pertama iaitu daripada total keseluruhan kenapa kita nak uruskan diet kita tu kan, kita kena ada sebab. Point pertama dia kena ada sebab. Sebab apa kita nak uruskan diet kita? Is it contohlah yang saya nampak sini kan. Boleh tak saya tanya-tanya juga? Boleh. Chat Kita tengok kat chat yang kata 2 tu, nak sadar. Ni siapa nama Hilal? Boleh on. Hilal. Yang tulis nak sadar ni saya nak tanya. Saya. Okey. Hilal kalau rasa nak nak sadar kan. Benda pertama sekali Hilal akan pergi ke gym lah, ataupun Hilal tengok senaman-senaman kat YouTube lah. Betul tak? Betul. The first thing you akan ingat benda tu Okey. Tapi you pernah dengar tak pemakanan lebih penting daripada senaman? Ada jugalah. Ada juga. Okey. Actually kan dalam agama kita ada mazhab, perbezaan pendapat apa semua kan. Jadi dalam sukan juga dia ada mazhab. Dia ada mazhab, dia ada pendapat ilmuwan dia. Bukan ulama lah kot kan. Ulama fitness. Dia ada pendapat ilmuwan dia.
Dan kalau kita dalam pendapat agama ni kan, dia ada ijma', betul tak? Ataupun semua ulama bersetuju yang itu, kan? Jadi boleh tak kita nak pilih jalan lain? Tak boleh kan? Kan dalam Islam kalau ijma' ulama bersetuju, boleh tak kita nak pilih jalan lain? Tak sesuai lah untuk pilih kau ada pendapat ulama lain kan, sebab semua ulama dah ijma'. Okey, dalam fitness, pendapat ijma' ilmuwan fitness ni, pemakanan 20%. Pemakanan 80%. Diet adalah 80% dan sukan itu ataupun senaman hanya 20%. Itu ijma'. Semua pendapat fitness. Cuma ada khilaf sikit bab nombor je. Ada yang kata 70% pemakanan, ada yang kata 80% pemakanan. Ada yang kata 30% senaman, ada yang kata 20% senaman. Tapi secara umumnya pemakanan itu adalah paling penting. That's why apa pun kita nak ni, diet ini dah yang kita nak tahu. Dan dia kena bawa, dia orang panggil purpose diet. Kalau contoh Hilal nak sadar tadi kan. So you need lepas ni kena tahu dah sebelum nak buka YouTube ni apa semua kan, you kena pergi tengok dulu makanan apa sesuai untuk sadar. Tulis situ kat Google. Lepas ni makanan apa ni untuk sadar. Coach, Kalau ya. nak tanya kalau orang yang sadar-sadar ni dia banyak ambil apa yang protein sebut tu, baik ya bos? Dia ambil whey. Whey protein. Okey, kenapa orang sadar-sadar, orang bersukan ambil whey? Bukan orang sadar je. Orang bersukan, atlet semua ambil whey. Protein ni, sorry lah tak jawab soalan tu. Jadi anda jawab soalan Hilal sekejap. Protein ni dia ada nutritional values. Nutritional value. Kadar penyerapan paling laju masuk ke dalam badan. Kan? Dia protein. Kenapa protein penting untuk orang bersukan? Sebab sukan kita banyak guna otot. Jadi sel kita banyak perlukan recovery. Otot perlukan recovery untuk tambah kapasiti otot. Jadi protein penting. Blok dalam protein tu penting. Dia panggil amino acid. Dalam whey protein ada amino acid. Jadi kenapa atlet dia ambil whey? Sebab whey ni kadar paling tinggi dan paling laju menyerap masuk ke dalam sel. So jangan, cuma banyak orang tertipu kan, orang jual whey dia tulis apa, okey ni kurui, tepung kurui. Padahal kan tepung gym kena tahu juga cara guna kalau nak beli tepung gym pun kan. Sebab dia bukannya minum esok kurui, minum sebulan sadar dah. Maksudnya kita kena tahu cara nak guna dia, kat mana nak minum dia kan. Itu cara. Jadi ada saya terus nak jawab soalan ni macam mana nak uruskan diet. So nak tahu juga diet macam tadi, diet Hilal dia tanya diet nak sadar kan. Nak sadar, dia kata dia nak sadar. So kalau nak sadar kita kena uruskan diet kita macam orang nak sadar lah. Macam saya kata tadi, orang nak sadar ni perlu protein yang banyak kan dan cepat. So dia dalam makanan dia kena high protein. Tu cara nak menguruskan diet. Sana. Apa ni ajak dah? Kau ni dah ajak ni. Kita masuk ke sekolah. Okey, terus boleh teruskan. Saya nak mute tadi. Muaz boleh juga nak tolong mute kan sebab Muaz co-host kan. Oh banyak tanya apa perbezaan banyak orang lagi. Okey, bab nak sadar ni lagi saya jawab. Lagi saya jawab. Okey. Tak sabar ni esok nak beli mes aku. Dengar nak sadar lah. Okey. Okey. Kalau diet nak turun berat, macam mana kita kan? Kalau diet sekadar nak turun berat, kita kena urus diet kita mengikut 3 jenis. Kan? Poin tadi pertama, jenis setiap diet berbeza-beza. So cara pengurusan setiap diet berbeza-beza. Atlet dia nak diet cara atlet berbeza cara pengurusan dia. Ni anak cerita cara diet orang nak turun berat saja. Diet orang nak turun berat. Ada orang nak turun berat ni. Hilal tak nak turun berat? Hilal kurus ya. Hilal kurus dah, dia nak sadar ya. Okey. Boleh. Nampak pipi cabi ya. Dua-dua. Dua sadar.
Okay. No problem. Okay. Saya bagi secara umum lah sebab ramai orang memang persepsi diet ni nak turun berat, betul tak? Kan? So dia ada tiga point. Kalau kita nak uruskan diet nak turun berat, yang iaitu 3J. 3J. Ada 3J. Yang ini memang maklumat, yang ini memang perkongsian di dalam KPM lah, boleh Kementerian Kesihatan KKM kan, boleh cari. So 3J ni apa 3J? Yang pertama kan, jenis makanan. Yang pertama jenis makanan, yang kedua jumlah makanan, yang ketiga jadual makan. Orang nak turun berat dia kena apply 3J ni dalam lifestyle harian dia. Kan? Dalam diet dia, lifestyle diet dia. So diet dia mestilah daripada dia kena tengok jenis makanan. Kalau dia nak turun berat, jenis makanan. Sebab jenis makanan ada jenis makanan yang nutrisi rendah, tinggi lemak, tinggi gula saja. Kan? Protein tak banyak, lemak tak sihat tinggi, lemak yang sihat sangat rendah. Kan? Jadi itu kita nak kena tengok jenis makanan. Jenis makanan kita nak kena pilih supaya kita tahu jenis makanan apa yang sesuai untuk kita ambil semasa kita diet. Ada orang ingat dia tak boleh makan mi goreng semasa diet. Kan? Sebenarnya boleh. Sebab walaupun dari segi jenis mi goreng tu tinggi minyak kan. Tapi J yang kedua iaitu kawalan jumlah. Kawalan jumlah. Kita boleh kawal jumlah mi tu. Sebab tu kita makin turun berat. Bila kita berjaya apply jumlah. Kemudian jadual. Ramai orang dekat Malaysia ni, masalah obesiti kat Malaysia ni disebabkan jadual makan yang tidak menentu. Kalau student, dia makan sekali sehari. Kan? Konon macam IF lah, tapi tak IF pun. Kan? Teh air daripada pagi, walaupun makan sehari sekali, tapi teh air tu pagi, petang, pukul 10 teh air sagi, Milo air pula, Nescafe air pula. Lepas tu ni kan macam-macam. Jenis minuman tu ni tak makan berat lagi, pi pasar malam pula. Kan? Pi pasar malam, pi pasar raya, pi beli ada snack-snack letak atas meja pula lagi nak kelas online. Kan? All of that is calorie. Semua tu adalah jenis makanan yang you all kena makan ikut jadual. Kalau kita makan tak ikut jadual, itulah yang menjadi ni. Sebab tu dia kena apply ketiga-tiga. Kan? Dia kena apply ketiga-tiga J ni. Masa nak aplikasi 3J ni, dia ada 2J lagi. Tambahan complementary 2J lagi. Bila anda dah masuk dalam jenis, jaga jadual, jaga jenis makanan, jaga kalori, jaga jadual makan. Okey, ada dua lagi nak kena jaga, yang nak kena ada. Yang pertama jujur. Jujur. Dalam proses apa-apa pula kan, diet ni macam kalau diet nak turun berat, bila you dapat turun berat tu macam kejayaan lah kan. So same as bila you contoh you nak belajar apa, you masuk belajar kan, dapat CGPA yang tinggi tu satu result yang ataupun nak tuju lah kan. Sama juga orang yang nak diet, orang nak turun berat, dia jumlah tertentu tu ataupun bentuk badan yang dia idamkan tu, itu adalah satu kejayaan dia. Kan? Itu satu kejayaan dia. Jadi dia kena ada jujur. Dalam proses tu dia kena ada jujur. Kena ada jujur. Jujur dengan diri sendiri. Kalau dia ada coach dekat gym ke apa, online ke offline ke, tak kisahlah. Doktor ke yang tolong pantau dia, dietitian ke, dia kena jujur dengan dietitian tu. Dia kena jujur dengan dietitian tu. Dah jujur dengan diri sendiri, jujur dengan dietitian. Kemudian jemaah. Jemaah ni maksudnya lebih daripada 2 orang lah. Jangan buat seorang. Jangan duk pi godek-godek kat Google. Tengok terus ni. Dia kena ada seorang yang lebih pengalaman. Kan? Kalau kita nak pergi tanya doktor mungkin segan kan. Tapi kita tengok ada kawan kita ni dia turun berat. Jadi kita tanya dia. Kan? Kita tanya dia, macam mana hang turun berat? Kan? Dia kata aku start jogging pagi-pagi. So, nampak? Oh, itu aku dengar Cikgu Ali cakap 80% pemakanan. Kan? 20% senaman. Jadi jogging boleh ke tak?
20% tu lah jogging. Kan? Sebab kita boleh jogging 1 jam je, 1 jam 2 jam. Kan? Lagi 23 jam pergi mana? Senaman mulut kan? Betul tak? Lagi 23 jam ini je boleh makan tak berhenti. Adakah orang jogging 24 jam? Tak ada kan? Jadi kita kena tahu. Sebab itulah pemakanan itu dalam menguruskan diet, 80% adalah pemakanan, 20% adalah senaman. Kan? So buat secara berjemaah, pastikan ada mentor lebih daripada satu lah. 2 orang boleh, 3 orang boleh, ramai-ramai pun lagi bagus. Kalau ada geng-geng lagi seronok. Sebab bila datang cheat day, pergi cheat day ramai-ramai. Bila lapak semua. Macam budak-budak dalam masa saya dalam rumah sewa dulu masa belajar kan. Time makan Maggi semua makan Maggi. Kan? Time tak ada Maggi, ada serbuk Maggi semua makan serbuk Maggi. Kan? Jadi kita bekerja sama. Gemuk-gemuk sama-sama, kurus-kurus sama-sama. Okay, next question. Okay, soalan seterusnya. Okay, berapa kalori yang diperlukan mengikut peringkat umur atau BMI lah? Boleh? Berapa kalori yang diperlukan mengikut peringkat umur? Kalau peringkat umur banyak tu. Oh. Sorry internet Ana agak tak stabil sikit, dia tulis kat sini. Okay. Dia mudah ya. Kalau peringkat umur banyak. Sebab ada orang umur 40 ke atas. Dia lelaki dan perempuan lah kita ambil umum. Lelaki dan perempuan kita ambil umum. Kalau lelaki dalam 2000 kalori sehari. Kalau perempuan secara umum, kalau perempuan secara umumnya 1200 hingga 1500. Kalau lelaki dalam 1800 hingga 2000. Kalau lebih tinggi orang tu, dia lebih tinggilah dia punya keperluan dia. Lagi muda dia, lagi tinggi keperluan dia. Ini standard umum ni dalam umur 30, dalam umur 28 macam tu, 28 tahun. Kalau apa muda, maksudnya keperluan kalori tu sebenarnya lebih tinggi. Kan? Orang kalau makin tua, keperluan kalori kita akan makin rendah. Bayangkan kenapa orang yang berumur banyak penyakit. Kan? Sebab pemakanan dia masih sama daripada dulu sampai sekarang. Pemakanan dia sama 10 tahun lepas sampai sekarang. Dia kena ubah sebenarnya. Makin kita meningkat umur, kena makin jaga pemakanan. Jadi adik-adik yang muda ni jangan lah ni boleh makan macam-macam dulu lah kan. Ada juga kena ingat sekarang ni kita nak ambil air pun bukannya kena turun pergi sungai. Kan? Bukan nak kena turun pergi sungai, bukan nak kena ambil air pakai telaga ke apa, main tek letak kan. Tek kan. Tek. Itu pun dah banyaklah benda. Maksudnya yang muda pun sekarang disebabkan pemakanan, ada yang obes, ada yang penyakit kritikal, kecil manis, jantung kan, walaupun yang dah muda. Bayangkan anak dah umur 27 tahun pada musim mana tu, anak salah seorang yang ada masalah jantung ketika tu. That's why I change. Anak tukar. Kan? Jadi kat situlah anak dapat ilmu bahawa kita semakin tua ni kita kena semakin jaga pemakanan. Pemakanan kena semakin sihat. Kan? Tak boleh duk minum 10 tahun lepas duk minum teh tarik. Lah umur 60 duk minum teh tarik lagi, tak boleh. Kan? Kalau jumpa siapa-siapa, cuma kita orang muda tak boleh, tak beranilah nak tegur kan orang tua yang macam ni. Apa nak tegur macam tu kan? Jangan duk pergi tegur kat kedai pula nanti nampak pakcik duk yeruk teh tarik. Pakcik! Kan? Takkan 10 tahun lepas duk minum teh tarik, ni duk minum teh tarik lagi. Siapa berani tu anak respect lah. Okay, so mengikut kalori berbeza-beza. Macam nak cakap tadi lah. Kalau ikut peringkat umur, lebih muda, dia antara 1000, kalau perempuan 1200 hingga 1500. Kan? Kemudian kalau lelaki 1800 hingga, itu keperluan kalori. Kan? Intake kita. Okay. Berkaitan kalori ke, ni tambah soalan untuk empat ni. Macam mana kita nak tahu kalori makanan, satu makanan tu berapa kalori. Okey, kalori ni dia diukur melalui tenaga. Kita kena buat masuk dalam lab lah untuk kalau kita nak tahu secara ni lah, dia ukur daripada ni tenaga. Minyak petrol pun ada kalori. 1 liter minyak petrol berapa 87,000 kalori macam tu. Kan? Sebab dia menghasilkan tenaga. Kan?
Kalori ni datang daripada makanan yang menghasilkan tenaga kepada badan kita. Kan? Ada 3 jenis yang datang menghasilkan tenaga untuk badan kita ni. Karbohidrat, protein dan lemak. Ataupun dalam sains dia kita panggil makronutrien. Makronutrien ni lah sumber petrol kita. Dan dia dikira kalori. Dia adalah proses dia macam mana haba tenaga dia tu terhasil kan. Tak tahulah, mungkin depa bakar ke. Jadi depa ni kan. Ni tu terhasil, kat situlah dia kira kalori. Berapa kalori karbohidrat, berapa kalori protein, berapa kalori lemak. Kan? Okey. Tulis ni ilmu. Ilmu. Okey. 1 gram karbohidrat, kan? 1 gram karbohidrat jumlah dia 4 kalori. 1 gram karbohidrat 4 kalori. 1 gram protein, 1 gram protein, 1 gram protein 4 kalori. Sama protein dan karbohidrat ni sama 4 kalori. 1 gram lemak 9 kalori. Okey, paling senang nak ukur lemak lah. Sebab lemak ni paling senang nak ukur lemak. Sebab kita boleh ukur daripada minyak. Kan? Minyak tu memang totally 100% lemak. Dia tak ada protein ke, dia tak ada karbohidrat dalam dia. Jadi totally lemak. Jadi macam mana kita nak tahu kalori lemak? Mudah lah. Kita kira lah gram dah. Kita timbang lah lemak tu kan. Nanti balik rumah kan, ambil penimbang kuih mak tu, timbang minyak. Mak tanya duk buat apa? Nak tengok hari tu Cikgu Ali ajak. Nak kira kalori minyak ni berapa sudu. Nak buat nasi goreng, nak kira berapa kalori minyak. Nak kurui. Jadi nak kira kan. Okey. So, itulah cara kiraan dia. Maksudnya kalori ni datang daripada tenaga tu lah. Dia macam ni, dan tenaga yang diperlukan manusia ni dipanggil makronutrien. Kita ada mikronutrien pun ada. Mikronutrien ni nutrien yang badan boleh produce sendiri. Dia tak perlu banyak daripada makanan luar. Kalau makronutrien badan perlu banyak. Karbohidrat ni badan perlu daripada sumber luar yang banyak. Badan boleh simpan sikit. Lemak badan perlu. Protein badan perlu. Okey. Okey, next. Okey, baik. Yang kelima, apakah diet yang sesuai untuk pesakit berisiko macam kencing manis, darah tinggi semua tu? Memang setiap pesakit yang berisiko tinggi, kalau kencing manis, jantung, apa semua kan, macam kencing manis dia ada 2 type. Ada kencing manis keturunan yang kena yang gula rendah daripada kecil. Budak-budak yang kencing manis tu itu kencing manis keturunan. Kalau kencing manis dah umur 50 tu bukan keturunan, tu kencing manis lifestyle. Janganlah umur 50 kena kencing manis dia. Oh, mak aku dulu kencing manis juga, tu aku kena kencing manis. Dah, bukan. Dah kalau dah umur 50 tahun kencing manis tu, itu adalah kencing manis disebabkan pemakanan kita, cara hidup kita sebelum. Jadi kalau budak-budak kena kencing manis, that one is itu kalau keturunan lah, genetik, datang daripada mak yang kencing manis ataupun dia panggil type 1 diabetes. Kan? So kebanyakannya pesakit yang berisiko ni kan, datang kesan dia adalah disebabkan diet dia yang sebelum ni. Cara hidup dia sebelum ni, cara pemakanan dia sebelum ni. 80%, 20% tu tak seimbang untuk dia. Mungkin dia tak jaga langsung pemakanan. Kan? Pergi cek doktor kata darah tinggi, esok pergi jogging. Lepas sebulan berhenti jogging. 2 tahun pula. Berat makin naik, kesihatan makin teruk. So itu cara itu adalah cara hidup. Maksudnya kita tak tahu. Kan? Tak ada orang nak bagi tahu. Tak ada contoh kita nak tengok. Kan? Jadi apa diet yang sesuai untuk pesakit berisiko? Diet yang mengikut apa saranan doktor itulah, kan? Apa jenis, contoh macam dia disebabkan kencing manis, kan? Jadi dia kena ambil diet yang menyeimbangkan dia punya gula dalam darah. Kalau pesakit yang kencing manis lah, kan? Dia kena ambil diet yang glisemik rendah. Glisemik rendah. Iaitu yang glisemik ni kadar karbohidrat, kadar gula. Kadar gula dalam sesuatu makanan. Kan?
Jadi orang yang kecil manis berbeza. Orang yang sakit jantung mungkin ada benda-benda yang berbeza, yang mungkin high kolesterol kan. Dia kena elakkan lah. Telur yang high kolesterol, makanan-makanan yang high kolesterol dia kena elakkan. So kalau yang tak kena lagi kan, bukan tak boleh makan. You kena makan lah. Cuma kita belajarlah makan dengan balance. Yang kena sakit jantung, jantung tersumbat apa semua tu, bukan disebabkan oleh lemak yang banyak. Tahu? Disebabkan kita mengambil karbohidrat berlebihan. Sebab setiap makronutrien yang Ana cakap tadi, dia ada kuantiti dia badan kita perlu. Takat tu ya. Kan? Macam minyak kita kancil lah kan. Boleh penuh RM20 lah, kita pergi bubuh 40. Kan? Asalnya minyak tu tumpah pergi mana? Tumpah kena kita lah. Badan kita, makanan tu umpama minyak. Boleh faham? Makanan tu umpama minyak. Bila you bagi akses minyak yang banyak, dia pergi mana? Dia tumpah keluar. Dia tumpah keluar, dia jadi lemak tepi-tepi perut ni, tumpah keluar. Nampak macam lemak tumpah. Itulah dia pergi jadi lemak. Tenaga yang tak digunakan, karbohidrat yang berlebihan, protein yang paling cepat badan detect karbohidrat. Jadi itulah, kalau karbohidrat berlebihan, nasi daripada pagi nasi, pukul 10 nasi, pukul 10 mi, tengah hari nasi pula, petang balun pula cucuk kan. Cucuk tu pun karbohidrat yang ringkas macam nasi kan. So memang tak mustahil lah anda akan menjadi seorang pesakit berisiko satu hari nanti kan, sebab makanan kita dipenuhi dengan inilah. Sekarang ni makanan paling murah, makanan yang gula paling tinggi lah kan. Tengok kat 7E, okey, Nescafe biasa dengan Nescafe yang no sugar, mana lagi mahal? Pepsi yang no sugar dengan Pepsi yang ni, mana lagi mahal? Pepsi yang no sugar lagi mahal kan. Sebab itulah. So apa diet yang sesuai? Mengikut keadaan ni. Yang penting secara umumnya diet itu mestilah mengikut mestilah diet yang seimbang. Seimbang tu maksudnya ada ketiga-tiga makronutrien dan mikronutrien. Mikronutrien ni garam galian, vitamin C, vitamin B, sumber fiber apa semua tu, itu mikronutrien yang badan kita perlu. Okey? Boleh? Next. Okay, next question. Ada soalan lagi? Habis dah? Ada ni. 6. Berapakah berat badan yang ideal mengikut peringkat umur? Tadi. Okey. Berat badan ideal ni dia mengikut berat badan ideal sebenarnya paling mudah lah kan. Pada ni Ana bagi tips ni kan. Lepas ni boleh jadi boleh buat magic. Aku tahu hang punya berat ideal. Hang beritahu yang berapa tinggi hang. Kita boleh tahu berapa berat ideal kita melalui tinggi kita. Kan? Siapa tahu tinggi? Semua tahu tinggi kan? Saya tak payah habaq lah. Hampa kira sendiri. Okey? Tinggi anda dalam cm tu, macam saya 163 kan. Tolak dengan 105. Tolak 105. Simple lah. Ni kita bagi cara yang mudah. Ana bagi cara mudah lah sebab Ana tiap hari duk kira berat orang kan. Jadi orang tanya tentang BMI kan. Maksudnya orang tanya tentang program mana. Jadi Ana nak kena bagi tahu dia punya BMI. So secara umumnya nak bagi mudah. Memang tolak 105 tu macam tu lah. Memang itulah berat sebenar. Antara berat ideal lah. Kan? Kalau ni berapa? Muaz berapa? 168 itu. Jadi tolak 105 jadi berapa? Kita ambil yang bunda 170. Jadi macam mana boleh ambil bundar 2 cm? Dia lebih kurang tak ingat. Apa kan 170 yang tu. Tak apa 168 lah. Tak apalah ambil 168 tolak 105. So Muaz punya berat ideal adalah 63. Berat sekarang berapa? Tak apalah, share. 53. 53. Maksudnya hantar perlu diet apa? Berat. Hantar perlu diet naik
berat. So diet naik berat ada dua. Diet naik berat tak sihat dan diet naik berat sihat. Kan? Faham kan? So diet naik berat yang sihat dia kena kawal juga jumlah karbohidrat yang betul, protein yang betul, kemudian lemak yang betul. Samalah kan? Sebab tu orang nak naik berat cepat dia pergi gym. Dia angkat besi. Sebab latihan kepada otot ni akan bagi otot ni bila kembang kecut, kemudian kita bantu dengan recovery protein, pengambilan protein yang cukup, dia akan mengembang, dia akan lebih dia akan bertambah. Otot akan makin bertambah. Bukan lemak tukar jadi otot. Lemak tak boleh tukar jadi otot, otot tak boleh tukar jadi lemak. Okey. Dia daripada protein, dia support kita punya muscle untuk tumbuh besaran, muscle growth. Sebab tu orang pi ni. Jadi kalau Muaz nak naik berat, jaga makan, pergi gym. InsyaAllah boleh naik berat. Simple. Jadi untuk peringkat umur, berat ideal peringkat umur yang tu tadilah. Semua dah tahu berat ideal masing-masing. Hilal dah tahu berat ideal. Berlebihan ataupun terpaksa turun berat ke terpaksa naik berat? Saya nampak Hilal seorang ada ni. Coach, Ya. boleh ulang sekali yang pasal 150. Macam mana berat kita tolak dengan 150 tu? Okey, tinggi kita, tinggi tu tolak 105. Kata tinggi saya 163, jadi saya tolak 105. Berat ideal saya 59 kot. Kurang 57, 59 macam itulah. Soalan bonus, perlu ke ambil suntikan? Okay, tadi ada banyak lagi soalan sadar-sadar ni. Ini semua tanya soalan sadar-sadar. Okey, nanti saya jawab lagi. Habis soalan ni Yes, berat sekarang. Bukan berat sekarang. Tinggi. Kalau berat sekarang hantar 53, takkan nak 105 berat. Okey. Tinggi. So dah tahulah kalau umur 22, you all BMI berat ideal tak jatuh pada berat ideal, kena buat perubahan lah. Okay, boleh next question. Soalan seterusnya. Dan ni soalan terakhir. Mitos diet. Macam kita tahu diet ni, bila orang sebut diet mesti ada pemakanan yang khusus ataupun mesti ada benda-benda yang makanan-makanan yang kita kena beli asing. Macam ana fikir sendiri lah, baru nak jinak-jinak dengan diet ni, diet sihat ni. Ada yang kalau kita tengok internet, ada kena makan sehari tu kena makan dada ayam kena berapa banyak, kena 2 ketul ayam contoh, 2 ketul ayam. Lepas tu kena beli nutrisi tertentu ataupun macam whey tadi kan. Lepas tu apa lagi, macam internet ada ikan salmon, macam tu kan. Jadi diet tu susah ke senang? Mahal ke? Macam tu. Okay. Boleh. Mitos diet lah. Kan? First kali diet tu mahal ke murah. Mahal ke murah tu bergantung pada masing-masingnya. Kan? Makanan tak sihat pun, makanan yang kita ambil konsep diet ni, diet untuk turun berat lah kan. Diet untuk sihat lah, senang. Diet yang tak sihat pun, makanan yang tak sihat pun, makanan yang deep fried, macam KFC, macam ayam goreng McDonald kan. Yang tu pun kita beli. Kan? Walaupun dia mahal. Betul tak? Kan? Kalau bajet mahal dan murah ni subjektif. Bagi Ana lah. Jawapan dia subjektif. Ada orang kata kalau nak diet ni mahal. Mungkin itu juga mitos. Tak diet pun mahal sebenarnya. Tak jaga diet pun mahal. Bahkan lebih mahal lagi. Kerana dia membawa kesan yang buruk. Kan? Dia membawa kesan yang buruk. Dia totally memang secara saintifiknya diet yang tak sihat ni membawa kesan yang buruk. Kesan buruk ni penyakit lah. Kan? Penyakit ni costing lah sekarang kalau penyakit. Penyakit costing kan. Penyakit of course costing.
Kan? Kalau setakat demam memanglah kena cas RM1 ya kat hospital kerajaan. Macam apa kena bedah? Kan hak yang besar-besar punya. Lebih daripada tu. Roster RM50. Jadi itulah. So maksudnya itu antara mitos diet bab harga. Adakah diet mahal ataupun diet murah kan. Kemudian antara mitos-mitos diet ni yang dalam saya punya ni lah. Makan nasi, tak makan nasi. Saya tak makan nasi. Diet tak makan nasi. Saya pernah ada dalam saya punya anak murid lah kan. 6 bulan diet tak makan nasi. Turun 3 kilo lah. Kita tahu betul kan diet. Awal saya duk ajak orang makan nasi. Nasi Arab boleh, nasi ni boleh. Macam-macam nasi jenis boleh, pasal apa? Tak makan nasi sampai 7 bulan. Kan? Kesian pula kita dengar dia diet tak makan nasi. Sebab kalau kat Malaysia ni diet tak makan nasi pelik lah, sebab orang Malaysia makan nasi je. Tang mana nak tahan tak bersosial lah kalau kita diet tak makan nasi. Nak pergi kenduri kahwin. Ada ke kenduri kahwin buat macam orang putih, pasta ke? Kan? Tak ada, nasi. Jadi tu antara mitos dia, diet tak makan nasi. Actually diet sebab macam saya cakap tadi lah, kawalan pemakanan. Kita kawal kalori. Kalori itu tenaga. Tenaga datang daripada mana? Makronutrien. Makronutrien tu apa dia? Karbohidrat, protein dan lemak. So yang kita nak kawal tu apa? Karbohidrat, protein dan lemak. Kita sebenarnya mengawal nutrisi masuk dalam badan, bukan mengawal lemak. Ada orang takut nak makan bihun sup. Lemak tinggi, tak mau kolesterol banyak ni. Kan? Tapi bihun dia tak tahu bihun tu lagi cepat tinggalkan kolesterol dalam badan. Sebab bihun karbohidrat yang ringkas. Ni faktor sains lah, saya cerita pasal sains. Bihun karbohidrat yang ringkas, bila masuk dalam badan, darah, gula dalam darah akan tukar dengan cepat. Insulin akan bekerja untuk seimbangkan gula. Kan? Dan lebihan-lebihan yang insulin kita tak dapat nak ni, kan? Dalam ni yang cepat tu, dia tukar gula dengan cepat dalam darah, dia akan simpan terus jadi lemak. Itulah yang jadi masalah kita ni. Sebab dia masalah, itulah asas dia nak jaga 3 karbohidrat, protein dan lemak ni. Macam mana nak jaga dia? 3J yang saya cakap tadi lah. Kan? Boleh nampak secara keseluruhan lah. Kan? Itu antara mitos-mitos diet yang ada. Kemudian bersukan. Bersukan boleh turun berat badan. Bersukan tak boleh turun berat badan. Saya cakap terus terang, bersukan tak boleh turun berat badan. Sebab turun berat badan is not about today, esok turun. Tahu? Bukan hari ni timbang, esok turun. Berat badan ni bukan hari ni timbang, esok turun. Kan? Selalunya rakan-rakan anak murid saya yang dah turun, contoh yang dah turun sampai berat BMI, sampai berat yang ideal. Kan? Mereka dah faham. Kan? Yang nak menjadi masalah dia adalah bukan lepas turun berat kita mati. Ada. Lepas capai, lepas saya turun 20 kilo saya nak mati. Jadi tak payah buat apa-apa dah capai impian. Ada. Macam tu. Maksudnya selepas turun berat, there is something yang perlu kita buat. Kan? Berat takkan kekal macam tu. Jadi itu buktinya bahawa kita kena jaga cara hidup. Kan? Berat, nak kekalkan berat badan tu lagi lama. Katakan turun berat mungkin ambil masa 6 bulan lah. Tapi adakah lepas tu you nak mati? Nak kita mati. Kita nak hidup lebih lama lah, betul tak? Jadi of course lah kita nak hidup dengan maintain berat badan lebih, nak maintain cara hidup yang lebih sihat. Tak mau lepas 6 bulan turun berat, lepas tu 6 bulan balik naik berat balik. Tahun depan sebelum puasa, sebelum raya turun berat 2 kilo, lepas raya naik berat 10 kilo. Tahun depan sama juga, turun 2 kilo, naik 10 kilo. Secara grafnya makin naik. Kan? Graf dia makin naik. So itulah, tu antara mitos. Ya, aku ada yang nak tanya ke? Kan? Pernah dengar pasal diet ke apa ke kan? Tu macam tadi tu, kalau yang sendiri nak bila masuk mitos, masuk diet ni rasa takut. Tak sampai rasa takut macam mana. Okey, nasi lemak ni. Okey ke ni? Okey ke tak? Bergantung kepada jenis apa antara punya, bergantung kepada apa kita punya purpose. Kita ni nak jadi apa? Ada orang dia sekadar nak turunkan berat. Mungkin contohlah kalau perempuan yang selalu jadi anak murid saya ni, dia ada masalah
untuk melahirkan anak. Jadi doktor suggest dia untuk turunkan berat. Kan carilah apa-apa kan kat luar sana yang boleh turunkan berat. Bantu dia turun untuk untuk bantu dia nak inilah proses untuk ni anak kan, untuk ada anak. Jadi memang terbukti memang menurunkan berat tu membantu. Jadi bergantung kepada tujuan masing-masing. Ada orang dia just dia nak sadar je ke, kan? Macam-macam lah. Ada orang dia ada masalah kesihatan. Jadi setiap ni tu ada dia punya ni lah. Kan? Contoh hantar tadi kena beli whey, kena makan ayam dada, apa semua kan. Yes, itu adalah diet yang hantar nak buat lah. Kan? Mungkin hantar tengok seorang coach ni badan cantik, hantar pergi kat dia kan. Dia suruh makan macam tu, dia suruh beli ni, dia suruh beli ni, hantar pun follow. Then itulah cara dia. So tak boleh lah nak lari keluar daripada tu. Kalau hantar ubah, jadi balik diet lama. Satu lagi mitos. Okay, last. Satu lagi mitos. Okay, betul lah. Lepas contoh lah kan, kata siapa-siapa yang kat sini yang nak turun berat. Kan? Dia pun belilah satu whey protein dekat gym ni kan. Whey protein kat gym ni. Kemudian dia pun follow lah apa coach tu cakap. Kan? Dia bila nak makan kan. Tengah hari pun cakap lah, tengah hari hang makan macam ni, masa ni hang makan whey protein ni. Kemudian dia follow, habis whey protein tu, kan dia tak follow dah. Dia makan macam biasa balik lah. Kemudian berat badan dia balik, naik balik. Jadi dia salahkan whey protein tu. Kan? Dia salahkan whey protein tu. Sebab itulah benda tu aku naik berat balik ni. Sebab apa dia naik berat balik? Kalau anda dah faham soalan daripada soalan pertama sampai soalan ke-7 ni, asal-asal sebab apa dia naik berat balik? Adakah sebab whey protein tu? Sebab atau kepada cara hidup balik yang lama. Whey protein tu mungkin mengawal dia punya kalori sambil bagi protein yang cukup kat dia kan. Katakanlah whey protein tu 100 kalori. Kemudian habis, tak ada duit dah nak beli. Jadi dia makan balik nasi lemak pagi-pagi kan. Nasi lemak 800 kalori. 100 kalori dulu jadi tambah 800 kalori, memanglah naik berat badan balik. Sama juga macam orang naik gerek, masa naik gerek berat badan okey. Kan? Masa berhenti naik gerek, berat badan naik. Dia buang tak gerek dalam sungai? Tak buang lah kan, bukan salah gerek. Salah dia. Salah dia yang tak. Salah dia. Itu antara mitos-mitos. Okey. Silakan. Kau ada lagi daripada pendengar-pendengar setia tentang mitos-mitos yang selalu bermain di pindak? Jelas lah, jelas. Jelas. Kalau sekarang nak cakap, boleh dekat chat. Mitos-mitos yang selalu dengar pasal diet ni, sampai takut. Kita jelaskan sekarang. Mitos-mitos diet ni. Lemak membahaya. Tadi yang ada sebut lemak berbahaya. Tak ada siapa tulis, tapi antara mitos diet, lemak ni berbahaya. Banyak orang takut lemak, nak makan lemak takut, nak makan daging sup daging takut, nak makan telur takut, pergi buang telur kuning. Dia tak tahu telur kuning tu yang menyelamatkan dia. Pergi buang telur kuning. Sebenarnya lemak tak berbahaya. Lemak yang berbahaya adalah lemak trans fat. Dan satu lagi lemak membahaya adalah makan lemak lebih daripada keperluan badan. Kan? Itu lemak yang membahayalah. Walaupun lemak baik, kita ambil lebih daripada keperluan badan, tak ni juga. Dia mudah dalam Al-Quran ada sebut anasa jangan melampaui batas. Allah sebut apa pun walaupun buat baik, walaupun benda tu ni jangan melampaui batas. Baru ni ada sembang di dalam grup, kan? Di dalam grup, ni kategori mitos juga. Ada sahabat zaman sekolah dulu, dia berkongsi mengenai kebaikan kurma. Kebaikan kurma. Kurma boleh masalah ni, kesihatan ni kan. Kemudian Ana ni yang tak berapa Islamik sangatlah. Ana suarakan pendapat Ana dalam maklumat sains. Kan? Yes, memang kurma bagus. Tapi kurma totally dia gula. Kan?
Cuma beza gula kurma, gula di dalam kurma dengan gula biasa, gula putih biasa tu, gula putih biasa tu tak ada fiber. Tapi gula kurma ada fiber. Fiber ni bagus untuk perut je lah. Tapi untuk kalau orang yang tak boleh gula, jangan pergi makan kurma banyak. Kan? Dia dah tahu kecil manis, pergi makan kurma. Tak apa, kurma ni makanan Rasulullah kot, takkanlah nak kena kecil manis. Kan? Dia tak tahu, kata Imam Bukhari pun dia meninggal disebabkan, bukan disebabkan kurma, tapi sakit dia yang membawa kepada dia meninggal tu disebabkan dia makan hampir 1 guni kurma. Pernah dengar tu ni? Ni sahabat dia belajar kat Sudan dulu, dia kata doktor hadis dia cerita kongsi serta ni lah. Kan? Ada satu hadis ni, ada seorang mengaku kata dia seorang je ada hadis ni kat Imam Bukhari, dia kata lah. Dia kata kat Imam Bukhari, aku seorang je ada hadis ni. Jadi Imam Bukhari ni dia bila ada satu hadis yang dia tak pernah tahu, dia balik cari. Dia balik cari, dia rasa tak senang. Jadi dia balik cari. Balik cari kat rumah ada sahabat dia kot mungkin hantar satu guni tu, saya tak pastilah sama ada guni, bukan, jangan duk bayang guni padi pula no. Bukan guni padi tu. Mungkinlah satu guri kan, guri ni kan, tak pastilah. Tapi memang sepanjang Imam Bukhari mencari hadis tu, tak tidur dia duk makan kurma tu. Kan? Sehingga kan kurma tu membawa kepada sakit dia, kan? Dan membawa kepada kematian dia. Itu kisah daripada ni lah. Ana pun tak tahulah, tak pasti sahih ke tak, daripada sahabat ana Ustaz Umar Rahman. Kemudian dia dia kata daripada doktor hadis dia, kan? Sirah, kelas sirah dia lah. Jadi maksudnya kat sini, walaupun benda tu ditulis makanan sunnah ke, Nabi pernah makan kan, Nabi pun tak makan berlebihan, betul tak? Jadi dalam Quran pun Nabi mengamalkan tidak melampaui batas. Dalam beribadah pun Nabi tak melampaui batas. Dia takut sehingga kan ada contoh macam solat duha, kan? Solat duha bila anda dengar daripada ustaz, rupanya Nabi ada masa dia tinggalkan, ada masa dia buat, kan? Supaya benda tu tak jatuh, umat tak nampak benda tu sebagai wajib. Dia takut nanti jadi menyusahkan. Takut jadi sehingga orang melampaui batas. Sehingga sekarang sampai orang, nak kaya kena semayang 12 rakaat. Kan? Sebab nak kaya sanggup semayang 12 rakaat. Sebab cinta Nabi tak buat pula. Kan? 2 rakaat ke. Sebab nak kaya baru buat 12 rakaat. Jadi itu yang kita tak mau. Kan? Maksudnya tu antara mitos-mitos yang ana ni lah. Kan? Benda yang sihat tak semestinya baik. Kan? Tetap kena ada kuantiti dia tertentu. Okey. Jelas. Okey, jadi kita buka untuk akhir kita buka soalan-soalan tambahan daripada pendengar, daripada Ustaz. Macam tadi soalan tadi, kalau orang chat tu boleh jawab. Yang dia bertanya kat dalam chat. Anda baca? Boleh. Macam Daripada siapa tanya dulu. Bagi nama dia daripada siapa. Dia nak tengok sini. Alright, okey, daripada Kamal Syahmi. Assalamualaikum coach. Kalau yang jenis makan tapi tak naik berat badan, maintain je. Boleh terangkan sedikit? So dia buka video dulu baru saya terang. Okey. Ni ada. Saya cikgu jadi saya buat itu lah. Kamal Syahmi sudah buka kamera. Alhamdulillah. Kacak ingatkan Fahmi Kacak ni, Kamal Syahmi. Kamal Syahmi. Okey, kamera rosak tak apa. Okey. No problem. Okey. Apa tadi dia tanya? Jenis makan tapi tak naik berat badan. Berat badan tak naik. Makan tapi berat badan tak naik. Something wrong with your perut. Kalori ni diproses oleh perut kita, usus kecil. Dia akan first masuk ni. Mungkin kita ada vilai-vilai perut kita ada masalah sikit kan. Kita banyak makan makanan yang tak berkhasiat, yang toksik tinggi. Contoh rajin makan makanan, saya bukan kata makanan tepi jalan tu tak ni lah. Contoh macam belangak, kotel goreng,
kan, yang arang-arang penuh tu kan, itu mungkin penyebab kepada kita punya badan kita tak berfungsi dengan baik kan. Jadi sebab itulah kita dengar, aku ni makan macam-macam tapi tak naik berat badan. Tengok jenis makanan. Kalau kita makan makanan yang tak berkualiti, badan jadi tak berkualiti lah. Tak semestinya berlebihan berat badan tu tak sihat. Orang tak naik berat pun boleh jadi tak sihat. Ada satu lagi maklumat sains mengenai orang yang makan banyak tapi tak naik berat. Kan? Dia ada satu orang yang makan cepat naik berat, dalam badan kita ada satu signal. Dia cepat detect pertambahan lemak. Dia cepat detect pertambahan lemak, jadi badan kita akan cepat besarlah lemak akan cepat ni. Berbeza dengan orang yang ni ada kecacatan, bukan kecacatan, sorry. Kita tak ada signal tu. Badan tak ada signal. So kita makan sama juga. Kan? Tapi bila umur bertambah kan, bila umur bertambah, lemak lebihan tenaga yang kita simpan daripada makanan-makanan merapu dulu ni, yang jadi lemak di dalam organ kita, yang itu yang akan memberi masalah bila metabolisme kita makin rendah. Kan, umur bertambah, metabolisme makin rendah. Pengecutan otot akan berlaku kan bila umur makin bertambah. Jadi that's why lah orang yang macam ni dia lebih kena jaga makan. Kan? Jangan rasa gembira. Sebab saya ada kawan yang masa umur belas-belasan tahun kan, makan macam jin. Nasi lemak penuh. Kan? Kalau anak dulu kat sini, kat Matri, kalau nasi lemak kat depan ni memang penuh dia makan. Tapi berat tak naik-naik. Sekarang ni kesan dia, sekarang ni membawa, dulu dia ahli kecil, jadi ahli gemuk dah. Saya yang gemuk dulu, jadi kecil. Kami bertukar nama. Kan? Okey. Boleh Kamal Sami boleh faham? So you need to eat quality food. Try makan quality food. Kan? Contoh kata ada masalah berat badan, tukar kepada makanan yang lebih tinggi protein. Kan? Lebihkan lauk, kurangkan karbohidrat ringkas. Nasi tukar jenis ke, kan, makan nasi yang lebih tahan lama kan, ataupun makan lebih kerap. Makan kerap, jaga kualiti, makan kerap. Jadual dia makan kerap. Kalau orang nak naik berat badan lah, dia kena makan kerap. Makan kerap tu ada jadual ke dia ke macam mana? Kena buat jadual. Kena buat sendiri lah. Bagilah nak makan berapa kali sehari. Kalau nak makan 10 kali sehari, semasa kita, daripada kita celek sampailah kita nak pejam mata, bagilah 10. Kan? Yang 2000 kalori tu. Yang tu itu secara umum, hantar kena check lah melalui hantar punya ni. Dekat internet banyak. Dekat Google pun kita boleh ni. Dia panggil Daily Calorie Calculator. Maksudnya kot. Daily Calorie Calculator. Daily Calorie Requirement Calculator. Macam itulah. Kan? So kita boleh tahu lah requirement kita berapa sehari kan. Soalan lain? Apa lagi soalan tadi dia tanya tu? Perbezaan Mas ni Iman Malik. Daripada Iman Malik. Iman Malik. Okay. Apa perbezaan antara Mas dengan whey? Mass dengan whey. Mass ni untuk pertumbuhan otot kan. Jadi mass ni satu scoop dia kalori dia tinggi, dalam 2000 kalori macam tu. Dia akan tinggi gula kan, sebab otot ni memang perlu gula untuk untuk tenaga, untuk berjalan, untuk menggerakkan dia. Maksudnya untuk senaman tu kan. Jadi kita perlukan itulah sebagai untuk simpanan. Bila kita ambil mass yang kalori tinggi, dia akan simpan tenaga tu dalam kita punya ni, dalam badan. Tapi main gym, itulah kita akan ada lebihan kalori. Setiap hari ada lebihan kalori, so yang naik dia bila dia pergi senaman pula, naik dia masa lah. Kan? Contoh macam Muaz perlu naik 10 kilo lagi kan. So you kena lebih 1 kalori, boleh tulis ni, 1 kg sama juga dengan 7,700 kalori. Kalau Muaz nak naik 10 kilo, so Muaz kena makan 77,700 kalori. Betul ya? Lebih kurang gitulah. Tu kalau nak naik 10 kilo. So siapa yang naik berat 1 kilo,
Maksudnya you makan pada bulan tu lebihan 7,700 kalori. Tu simple lah. Oi, banyak ilmu bagi ni, boleh jadi coach terus ni. Okay, okay, Apa? Tentang steroid. daripada Fahmi. Kacap. Steroid lah. Perlu ke ambil suntikan steroid untuk mendapatkan badan otak cantik? Steroid. Okey, steroid steroid ni dia tengok apa fungsi steroid tu. Ada steroid untuk menguatkan, bagi kekuatan, boost kekuatan kita. Kita duk biasa boleh angkat 50 kg kan, cucuk dulu, sebelum pergi training cucuk dulu, lepas tu pi angkat, boleh angkat 100 kg. Tu ada steroid yang macam tu kan. Kemudian ada selalunya steroid ni stimulan lah, dia stimulan otot kita. Steroid ni stimulan lah kan, dia stimulate kita punya ni kan. Ada banyak jenis steroid. Jadi perlu ke ataupun tidak, tak perlu. Tak perlu nak stimulan apa, kita bukannya nak pergi naik pakai sepeda duduk atas pentas kan. Tak perlu. Okey. Kamal Hakim Adli tanya, Assalamualaikum cikgu. Kalau yang jenis makan sikit tapi naik berlebihan macam mana cikgu? Bagus lah. Kan? So kita dapat kawal, kita makan sikit dah naik berat dah. So bagus lah. So tak payahlah makan banyak sangat. Kan? Nanti nak kahwin tak payah duk fikir tak payah duk fikir nak turunkan berat dah, sebab dah kawal daripada sekarang. Ada lagi, adakah puasa memberi kesan untuk menurunkan berat badan? Puasa dia actually puasa dia reset badan kita. Kan? Dia reset badan kita. Bila kita biar badan kita tak makan sesuatu kan, dia reset. Tapi tak ada lah orang reset hari-hari. Dalam Islam pun puasa Ramadan ya yang berturut-turut kan. Sampai ada ahli sufah bertanya Nabi kan, nak minta depa nak puasa sepanjang tahun. Kan? Nak puasa sepanjang tahun. Boleh. Kalau lah syurga depa nak puasa sepanjang tahun. Tak mau menikah, tak mau ni apa semua kan. Nabi marah dia kan. Sebab kita nak kena seimbang. Jadi nak puasa pun, kalau puasa tu puasa sunat tu pun bagus. Dalam seminggu kita reset 2 kali badan kita. Kan? Cuma janganlah dah reset komputer pi bubuh pula game besar-besar. Kan, buka puasa tu dia makan macam jin. Kan? Tu bukan tu tak reset lah nama dia. Yang tu merosakkan, tak reset. Reset ni dia sederhana. Hari kita berpuasa tu adalah hari sederhana. Kita kena ingat Nabi kenapa dia berpuasa, sebab makanan dia tak cukup. Nabi banyak berpuasa sebab makanan tak cukup. Jadi kita kena hari berpuasa kita kena sederhana. Contohi Nabi lah, senang cerita kan. Contohi Nabi, cara berpuasa Nabi, cara berbuka pun kena contohilah Nabi. Ya, jangan berbuka kita dah ayam sekok, daging kambing lagi, tu lagi kan. Kebau lagi sekok. Jadi banyak sangat. So ingat nak berpuasa, puasa memang dia bagi kesan turun berat badan, tapi puasa sehari tak turunlah berat badan. Mungkin turun disebabkan ayak banyak keluar. Siapa yang puasa sehari, katakan sahur dia timbang kan. Kemudian sebelum buka puasa dia timbang turun berat, seronok tak segar. Yang tu yang timbang sehari tu kebanyakannya ayak yang turun, bukan lemak. Okey. Bukan cikgu, berkenaan dengan ayak tu ada yang kata minum ayak banyak dapat turun berat badan juga. Betul. The more you shrink, the more you drink. The more you drink, the more you shrink. Silap. Okay, the more ni ayat umum saya bagi, the more you drink, the more you shrink. Ini saintifik dia, badan kita memang lebih banyak ayak masuk ke dalam badan, badan kita akan keluar banyak ayak lagi. Cuba hangpa minum 3 liter sehari esok. Kan confirm akan masuk keluar bilik ayak lebih daripada 12 kali. Kan? Sebab bila kita banyak minum, kan, dia akan banyak keluar. Apa yang keluar? Apa ayak yang keluar tu? Ayak yang kita minum tu kah? Kan bocor kan kita punya badan ni kan. Minum keluar balik dah. Yang keluar tu bukan ayak yang kita minum.
yang keluar tu ayak yang menahan, dipanggil water retention. Ayak yang menahan ni disebabkan garam berlebihan dalam badan, kan? Water retention. Water retention, air yang menahan dalam badan ni penting supaya kita tak dehydrate, kan? Tapi dia tak boleh berlebihan. Sebab itulah ayak ni tak boleh minum. Dengar kita nak turun 3-4 kilo lah. Kita tengok ada orang ni turun 40 kilo minum 8 liter. Ayak sehari, kita pergi baloi minum 8 liter. Kena bawa masuk emergency. Keracunan ayak kosong. Pernah dengar keracunan ayak kosong? Ayak kosong pun boleh jadi racun bila diambil berlebihan. Sebab ayak kosong H2O. Macam ambil oksigen banyak-banyak lebih dalam badan. Kan? Ada hidrogen dan oksigen kan? Betul tak? Air kosong H2O, hidrogen dan oksigen kan? Jadi kita tak boleh lah juga ambil banyak-banyak dalam badan. Kuantiti tertentu yang diperlukan oleh badan. Standard WHO bagi lebih kurang 2.4 liter sehingga 3 liter. 2.4 tu untuk wanita, 3 liter untuk lelaki. Kan? Ada juga pandangan ilmuwan fitness lain, 25 kg berat, 1 liter air. Kan? Tu pandangan-pandangan lain lah. Tapi pandangan WHO dia tetap bagi 2.4 sehingga 3. Dan kandungan air tu bukan hanya datang daripada air kosong. Kandungan air tu datang daripada sup-sup yang kita makan, sayur-sayuran yang tinggi air, contoh macam timun, tinggi kandungan air. Yang tu pun memberi support kepada cecair dalam badan kita. Jadi nak turun berat, memang minum ayak penting, banyak. Bukan hanya nak turun berat, nak sihat, ayak kena cukup. Kan? Ayak kena cukup. Minum, ayak juga contoh 2.4 liter kita target kan. Nak minum, contoh kita satu masa tu kita minum banyak ke ataupun kita minum sikit-sikit tapi tak? Simple lah. Kan? Ni paling simple. Ni dalam ni semua Muslim kan? Ada non Muslim? Semua Muslim lah. Kita semayang berapa kali sehari? 5. 5 kan? Okey, kat bilik tu ada gelas. Hantar ada gelas kat bilik tu? Ada gelas. Macam hantar tunjuk satu gelas. Sana. Gelas. Tak ada gelas. Tak ada gelas. Nampak? Kalau dalam bilik Chinese, kan, dalam bilik Chinese dia ada botol ayak dan gelas. Ana mengajak sebelum Ana berhenti, Ana mengajak di sekolah Chinese. Jadi memang anak murid Chinese atas meja depa memang ada ayak. Ana pernah mengajar sekolah yang banyaknya Melayu, kan. Murid nak kena minta kebenaran cikgu nak pergi minum ayak. Tapi kalau sekolah Chinese tak perlu. Memang botol kena duduk atas meja. Depa kena minum selalu. Tak perlu minta kebenaran cikgu. Beza kan? Bukanlah anak nak kata hantar tak sedia ayak kat bilik. Saja siapa ada gelas? Kamal ada, Kamal Hakim Adli ada gelas tak? Bagi satu gelas. Contoh lah. Ada botol ya. Ada botol, okey. Dah anak nak gelas lah, gelas. Ayo. Dengan gelas. Tak apa. Okey. Okey, simple dia. Kan, kita Muslim. Solat 5 kali sehari. Kan? Solat 5 kali sehari. Kan? Jadi mudah yang nak cukupkan ayak. Contohnya kita ada gelas 250 ml. Kan? 250 ml tu, gelas biasa tu 250 ml lah. Ataupun 200 ml. Kan? Gelas kecil tu 200 ml. Kita hanya minum sebelum kita nak bersedia pergi solat dan selepas kita selesaikan solat. 1 liter dah sehari. Satu waktu. Dah berapa? Dah 400 ml dah satu waktu. Kan? 5 waktu kita ada 10 kali minum. Jadi kalau anda minum segelas 200 ml saja, dah dapat 2 liter sehari. Dah balance dah seimbang dah. Kan? Simple je. Yang tak simplenya orang yang tak Muslim macam kita lah, depa nak kena ada jadual lah. Kita tak payah ada jadual lah. Allah dah susun jadual kita dengan solat. Kan? Jadual tu Allah dah susun dengan solat. Waktu subuh, start daripada tahajud. Start daripada tahajud. Kita dah start untuk minum air.
Kan kita dah start minum air dulu. Kan? Allah dah susun. Setiap itulah kehidupan orang Islam. Sepatutnya orang Islam ni lebih sihat daripada orang yang tak mengamalkan ibadah macam orang Islam. Kan? Sebab ibadah kita ni memang semua menjurus kepada fizikal. Kalaulah kita kata tak apalah gemuk pun, kan? Bayangkan dalam dalam 5 rukun Islam, kan? 5 rukun Islam, kan? Solat memerlukan tenaga, memerlukan keupayaan. Ada orang nak solat pun susah, kan? Tak sempurna, kan? Disebabkan pemakanan dia. Jadi punca dia menyebabkan solat dia jadi macam tu. So takkah kita rasa benda tu sesuatu yang perlu kita ubah, kan? Maksudnya Islam ni memang penting. Bayangkan haji. Haji kalau tak larat berpenyakit, boleh tak rasanya ada kekuatan tak nak buat haji? Kan? Haji ni macam nak pi ni tu. Kalau antar tahu kan. Jadi sebab itulah Allah sebut dalam Quran, Muslim yang Muslim yang lebih kuat tu macam mana Muaz? Antar cuba ni sikit. Hadis al-mu'minul qawi. Hadis. Al-mu'minun Qawi wa habbu al-mu'minun qawi wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang maksudnya kuat. Yang lebih kuat. Yang lebih kuat ni disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. So kita tak maulah lemah. Pergi solat pun dalam keadaan yang manusia lemah, duduk atas kerusi. Memanglah Allah dah susun macam tu. Tapi kalau kita fikirkan balik, kan? Apa akibat kita sampai terpaksa sembahyang atas kerusi, kaki bengkak, kan? Ada diabetik apa semua, kan? Bila kita ni, sebab apa? Sebab kita ignorance kepada kurang mensyukuri nikmat Allah bagi makanan yang sihat. Jadi kesan dia kepada tu, kan? So kita jauhkanlah daripada sekarang, kan? Supaya kita jadi Muslim yang qawi, dan kita boleh sampailah Allah panggil pun masih lagi boleh. Ni Nabi ni ana pun tak tahulah daripada mana sumber, tapi ana dengar daripada seorang syekh ni, kan? Syekh Arab ana pergi gym, kan? Ana pergi gym, dia cerita Nabi umur Nabi meninggal umur berapa? 63. Nabi umur 61 tahun, Nabi mengetuai satu peperangan. 61 tahun. Pada Nabi umur 61 tahun, nanti anda carilah maklumat ni betul ke tak. Kan? Pada Nabi 61 tahun, Nabi mengepalai satu peperangan. Jadi ketua peperangan. Kalau jadi ketua peperangan ni, orang yang lemah ke orang yang mesti orang yang fit. Maksudnya Nabi fit, walaupun mungkinlah fizikal dia macam orang tua, kan, tapi dia fit untuk mengepalai peperangan sehingga dia di akhir-akhir umur pun, kan. Kita makin berumur makin teruk, makin berumur makin teruk, sehingga kan lagi kalau umur makin panjang duduk atas katil, kan, duduk atas katil terus. Yang itulah kita tak mau, insya-Allah. Kalau Allah nak izin macam tu, kita tak dapat nak elak lah. Tapi law kalau kita ada ilmu, kita elakkan dulu. Okey, Mas. Alhamdulillah. Okay, ada lagi soalan? Kita bagi masa 3 minit sebelum kita akhiri. 2 minit. Ada lagi ke soalan? Yang nak tanya? Ya, kalau tak ada apa-apa, kesimpulan itulah. Macam Cikgu Ali kata tadi, kita hidup ni, kita hidup kat dunia ni, kita nak ibadah. Kita jadikan badan kita tu untuk ibadah. Hidup untuk makan ke makan untuk hidup? Kalau kita hidup untuk makan, tak jadi apa. Kalau kita makan untuk hidup, kita akan berwaspada. Kita nak hidup, kita nak ibadah kita lama, kita nak ubudiah kita lama, kita nak ubudiah kita sentiasa sihat. Macam tadi kan, al-mu'minul qawi wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Macam kita nak solat tu dalam keadaan kita sihat ke kita lagi sakit, mana lebih nikmat, mana lebih khusyuk, kan? Tu apa
Dan kita makan tu, apa-apa yang kita buat, kita nak ibadah kepada Allah Taala. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Cikgu Ali atas kongsian yang banyak. Anak saya, alhamdulillah, kalau anak akan memang anak teruskan pun diet ni, alhamdulillah anak dah banyak pencerahan untuk anak sendirilah. Kan? Faham? Dan anak saya kalau yang lain-lain nak ikuti coach, nak ikuti diet ni yang lebih teliti, yang lebih perinci, insyaAllah boleh ikut Cikgu Ali. Ada Facebook Cikgu? Ya, ada. Facebook apa tu? Nama apa? Tapi boleh jadi follower je lah. Anak tak boleh nak friend. Ada banyak perkongsian yang anak tengok. Ali Dahlan. Boleh follow Cikgu Ali Dahlan. Dan nama Ali Dahlan. Okay. Kalau nak ikut lebih terperinci kan, dalam tu ada banyak tips dan boleh coaching lah. Personal. Kehidupan harian, personal bisnes saya dan apa-apa ni lah. Kalau ada tips lah. Kalau ada yang merapu-merapu tu tak payah layan sangat. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Dahlan sudi meluangkan masa bersama kami, dan terima kasih juga kepada hadirin yang hadir pada malam ni. InsyaAllah moga-moga memberi manfaat lah kepada kita semua, insyaAllah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa lagi, anda tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-As, insya terus ila ladzina amanu salihat wa tawassaw. Sebelum tu nak tak gambar sikit. Gambar kena buka kena buka skrin lah. Buka skrin, bagi nampak putih sikit. Ya, Ustaz insya-Allah saja. Kita banyak yang kamera rosak ke apa ke. Okay. Boleh ke semua? Mari tadi Hilal dan ada lagi ke? Ikmal, ni lelaki lah. Okay. Hilal lagi lah. Yeah, There's something on my mind, I just can't get it right, It doesn't go away, Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind. I feel like breaking down time after time, and it keeps coming back, always coming back. Kita datang apa yang daripada pihak kami anak sendiri, dan akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Oh God, I need your peace, I need your peace. I still believe with hardship comes ease. Make the stress go away,